أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. Maksudnya, kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat, yakni berlakunya hari kiamat. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya, kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup untuk menjadikan dia sibuk dengan hal dirinya saja. Muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, tertawa lagi bersukaria, dan muka orang yang engkar pada hari itu penuh berdebu, diliputi oleh kehitaman dan kegelapan. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, yang durhaka. Setelah disebut kepada kita dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan kehidupan dunia penuh dengan nikmat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka surah ini diakhiri dengan ayat-ayat yang berkait dengan kehidupan hari akhirat yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila datangnya tiupan tempikan yang menandakan berlakunya hari kiamat, semua dunia dihancurkan, semua alam dihancurkan, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja, menunjukkan berlakunya perkara hidup semula manusia dibangkitkan, masing-masing berbekal dengan amalan masing-masing, sama ada amal yang baik ataupun amal yang jahat. Bila mendengar tiupan tempikan, para ulama mengatakan dimaksudkan di sini ialah an-nafkhatus ats-tsaniyah, tempikan yang kedua, yang membangkitkan semua manusia. Manusia dihidupkan semula. Disebut dalam hadis, ma min dabbatin illa wahya musikhatun yaumal qiyamah, yaumal jum'ah, musikhatun yaumal jum'ah, syafaqan minas sa'ah illa al-jinna wal ins. Tidak ada benda yang melata di atas muka bumi malaikat mereka takut hari Jumaat, kecuali jin dan manusia. Hari Jumaat hari berlakunya as-sakhah, manusia dibinasakan semua dan dihidupkan semua. Selepasnya semua makhluk takut pada sebut hari Jumaat, kecuali manusia dan jin. Tak sedar hari Jumaat ini ialah hari berlakunya kiamat. Sama ada dibinasakan dunia seluruhnya dan dibangkitkan hidup semula. Menyebabkan makhluk-makhluk itu rasa takut. Setelah berlakunya tempitan yang kuat yang menandakan manusia dihidupkan semula, berlakulah hari yang disebut oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya.
saudara yang paling rapat, yang paling dikasihi di atas dunia, tak kena pada hari itu. Kalau kena pun jadi tak kena, kerana terlalu takut, terlalu sibuk. Sebaik saja dibangkitkan semula dan menyedari kedahsyatan tempikan yang berlaku itu dan apa yang berlaku selepasnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Bagi tiap-tiap orang pada hari itu mempunyai keadaannya sendiri yang menyibukkannya, menyebabkan dia menjadi terlalu sibuk, terlalu bimbang, terlalu takut, kerana dia tahu apa berlaku selepas itu. Dia akan dibicarakan di hadapan Allah, akan disoal semua perkara, akan ditanya, didedahkan segala perkara yang dibuat di atas dunia dulu. Bila berfikir itu semua dalam keadaan yang sangat takut, menyebabkan tak heran kepada orang yang paling dekat dengan dia, wa sahibatihi wa bani, isterinya dan anak-anaknya tak dihera lagi, termasuk isteri yang paling rapat, tidur bersama, jaga bersama. Bila berlaku hari kiamat tak kenal, dalam keadaan yang dahsyat. Termasuklah anak-anak yang kita kasih, yang kita sayang di atas dunia ini. Beri makan pada anak-anak dulu, kita kediang. Bila berlaku hari kiamat, lupa habis segala-galanya. Ibnu Abbas menyebut di mana Qabil akan melarikan daripada saudaranya Habil. Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi bersama dengan ibu dia sendiri, Aminah. Tak boleh bersama dengan ibu dia sendiri. Ibrahim tidak boleh menolong ayahnya. Nuh tidak boleh menolong anaknya. Lut tidak boleh menolong isterinya. Dan Adam tidak boleh menolong anak-anaknya pada hari itu. Itulah di hari kiamat yang sangat dahsyat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Bagi tiap-tiap orang pada hari itu mempunyai keadaan yang menjadikan dia sibuk. Bukan saja tak heran pada isteri dan anak-anak yang paling dekat, sudah mari yang paling dekat, bahkan pada diri sendiri. Disebut dalam Sahih Muslim, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsharun nasu yawmal qiyamati hufatan ghuratan ghurlan. Aisyah kata, aku dengar Rasulullah SAW telah bersabda, akan dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam, bertalang, bertanjang, bulat dan kuruk. Dibangkit dalam keadaan asal kejadiannya, sebagaimana dikeluar dari perut ibunya, dalam keadaan bertelanjang, tak ada pakaian, tak ada kasut, berkaki ayam, dalam keadaan kuruk, tidak bersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, menyebabkan lelaki dan perempuan berpandangan melihat di antara satu sama lain. Sabda Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Perkaranya terlalu dahsyat sehingga seseorang tidak ada masa nak tengok antara satu sama lain. Hilang segala rasa malu, tak ada masa nak tengok walaupun bertelanjang di antara satu sama lain. Menunjukkan dahsyatnya hari kiamat itu. Itulah dia hari tempikan yang sangat dahsyat. Manusia masing-masing membawa diri masing-masing, tak kena di antara satu sama lain. Wujuhun yawma idzin musfirah. Selepas itu Allah Ta'ala mengatakan,
Wujuhun yaumaidin musfirah. Muka-muka mereka pada hari itu bercahaya setelah menyedari amalan yang baik yang diamalkan, iman yang ada bersama dengannya. Bila sedar iman dia ada, amal yang soleh dia ada, perbuatan baik ada di atas dunia, percaya kepada keampunan Allah kerana dia telah beristighfar dalam dunia dulu, dhahikatun mustabsyirah, maka suka berketawa dan sangat bergembira. Ini kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, menyebabkan mereka bergembira, menyebabkan muka-muka mereka berseri, mengikut Atha Al-Kharasani, muka berseri min tuli maghbarat fi sabilillah jalla thana'uh, kerana menghabiskan masa dalam dunia dulu berdebu mukanya berjuang untuk menegakkan agama Allah. Tuhan jadikan wajahnya berseri. Masa di atas dunia berdebu muka dia kerana kesana kemari berjuang untuk menegakkan ajaran Allah. Mengapa ad-dhahak min athari al-wudu, daripada kesan-kesan wudu. Dia sentiasa berwudu dan bersemayang masa di dunia dulu. Mengikut Ibnu Abbas, min qiyamil lail, daripada kuatnya bersemayang di waktu malam, menyebabkan mukanya berseri pada hari itu. Muka yang berseri kerana percaya kepada jaminan Allah. Setelah menyedari dirinya ada iman, dirinya ada kerja-kerja yang dibuat di atas dunia dulu, maka berserilah mukanya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, dan muka-muka mereka pada hari itu ternampak debu-debu dan berasap kelam. Ada kalangan manusia yang mukanya berdebu dan berasap kelam, yang diseliputi oleh wajah yang hitam, wajah yang sangat keruh. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahat, yang membohongi agama Allah dalam kehidupan dunia dulu. Di sana ada muka manusia yang keruh, yang gelap, yang sangat keadaan cemas, kerana di atas dunia dulu kafir, di atas dunia dulu jahat. Menunjukkan Allah Ta'ala membahagikan manusia kepada dua kumpulan saja. Kumpulan yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh, maka dia menghadapi hari akhirat dalam keadaan yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, mendapat rahmat kurnia daripada Allah. Dan kumpulan yang dalam keadaan keruh, bila menyedari kafir dia, menyedari jahat dia, menyedari kejahatan dia di atas dunia dulu, menyebabkan dia dalam keadaan yang keruh. Inilah dua kumpulan. Tidak ada kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga tak ada. Beriman pun tidak, kafir pun tidak. Duduk lilak tengok. Belah mana. Kumpulan ni keruh juga jawab dia. Keruh. Hanya orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh saja yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Inilah cerita Al-Quran, cerita yang benar, cerita yang mesti berlaku, yang wajib kita beriman kepadanya. Wallah.